Orang Yahudi kalau duduk bersama dengan orang Islam tak ada masalah pun. Jadi orang Yahudi pernah duduk dekat kerajaan Utsmaniyah, tak ada masalah dan sebagainya. Sampai akhirnya pada hujung kurun ke-18, satu orang bernama Theodor Herzl. Theodor Herzl ni maknanya dialah orang pertama yang ada idea untuk buat negara Israel. Theodor Herzl. Kemudian dikembangkan, akhirnya jadi satu doktrin, akhirnya dipengaruhi orang-orang Rom. Nanti saya akan cerita maknanya bab ketiga, dan akhirnya 1948 dia berjaya membuat sebuah negara Israel di tanah Palestin tu. Dan dia kata, oh ni tanah dia dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Tapi kita tengok sejarah tadi, maknanya dia duduk berapa lama je. Tapi sebenarnya dia bukan nak ambil Palestin saja. Dia nak ambil 6 negara yang pernah diduduk. 6 negara tu mana? Pertama Mesir, Palestin, Jordan, Syria, Lebanon dan Iraq. 6 negara ini di antara sungai Nil ke sungai Dajlah. Sungai Nil di Mesir, sungai Dajlah di Iraq. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dia punya bendera Israel 6 bintang dan 2 calit biru atas dan bawah. 6 bintang tu 6 negara dia daripada 2 buah sungai. 6 bintang tu dia panggil bintang dia lah pada dia kata Star of David. Maknanya Star of David tu lah. Tapi itu. Dan kalau tuan-tuan pernah ada pergi ke sana, duit sposin ni maknanya budak-budak kecil pun boleh pegang. Duit sposin itu ada peta negara idaman 6 negara ni. Duit sposin tu. Sposin dia. Saya tak bawa malam ni duit sposin dia tu. Kita tak boleh tengok. Maknanya 6 negara. Budak-budak kecil pun boleh pegang. Mana didoktrinkan ini 6 negara yang dia akan ambil. Lepas tu 1948 dia ambil Palestin makin besar. 1973 perang. Dia ambil Sinai, dia ambil Syria, dia ambil Jordan lagi, dia ambil maknanya dia start ambil. Tapi dengan izin Allah SWT orang Islam berjihad, tak dapat dikembangkan negara dia tu. Ini orang Yahudi, tuan-tuan sekalian. Dan orang Yahudi ni, kalau dalam Quran, dia adalah bangsa paling penakut sebenarnya. Dia bukan berani, dia takut, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau tuan-tuan tengok dia bukan berani, nak tengok mata kita ni, dia akan lari macam tu orang Yahudi. Ini bukan kita mengata dia tau. Kita tak suka kita mengata macam-macam. Pengecut ke, dia memang real, dia memang penakut. Dalam Quran pun Allah sebut ketika dia diajak perang oleh Nabi Musa, dia kata, Musa, kau pergilah seorang-seorang pergi perang. Izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Kami duduk sini dulu. Nanti dah menang baru panggil kami orang Yahudi perangai. Quran pun sebut bangsa paling penakut bangsa orang Yahudi sebenarnya. Dia memang sebab dia kalau tuan-tuan depan saya ni ada psikiatris atau psikologis, boleh baca maknanya jurnal-jurnal psikologis psikiatris mengenai gen orang Yahudi. Gen orang Yahudi ni dia memang penakut sebab dia pernah jadi hamba, dia kena halau dari satu negara ke satu negara. Jadi dia memang satu society yang ada banyak secret society macam sendiri aja, maknanya anti social tu. Sampai bawa kepada narsisistik kalau kita bahas mengenai penyakit mental disorder tu. Sebab memang simptom-simptom tu banyak kat dia. Di society dia tu. Dia memang bahasa penakut. Itu yang saya ceramah. Kalau bangsa Arab ni terkenal dengan bahasa khianat. Al-A'rab asyaddul kufra wan nifaq. Arab tu kalau tak beriman paling kufur, paling munafik, paling khianat. Lepas tu kalau tengok sejarah Arab penuh dengan perkhianatan. Bangsa Melayu tuan-tuan sekalian, bukan sebab kita bangsa Melayu kita pun acah-acah bagus bukan. Saya cerita betul. Bangsa Melayu ni terkenal dengan berani. Ya ke? Takut dengan bini je. Takut dengan bini. Baru ni ada satu orang bagi pantun kan. Apa guna pergi ke bendang kalau tidak menanam padi? Apa guna keris di pinggang kalau takut bini? Jawab tuan-tuan sekalian. Siapa boleh jawab? Bukan tak mau menanam padi sambil makan lokan. Bukan takut pada bini, tapi bini itu rupanya menakutkan. Tapi orang Melayu kita sebenarnya memang, tuan-tuan kalau baca sejarah gen pada orang Melayu ni, kita ada dipanggil amok. Amok tu sendiri asal daripada bahasa Melayu. Amok ni bukan bini kita mengamuk balik pinggan sebab gaduh kita. Amok ni maknanya sampai satu stage dia nekat, dia dah tak ada rasa takut dah. Amok. Tuan-tuan kalau baca orang Melayu ni apa sudut kajian dia kan. Kita satu-satu bangsa ada amok dalam dunia. Amok ni maknanya orang berani. Dia takut. Tapi kalau tak agak-agak dengan orang Melayu ni sampai satu stage dia dah hilang tu. Dia satu-satunya ada yang memang ada genetik, ada benda tu. Jepun terpaksa develop secara kamikaze. Dia terpaksa dengan doktrin apa semua untuk berani sampai kamikaze. Orang Melayu naturally ada benda tu kat dia, kat badan orang Melayu. Orang Melayu dia sampai satu stage dia memang berani. Muslimin dan muslimat sekalian. Okey, habis bab yang kedua. Saya nak cerita 4 bab ya. Sekarang saya nak cerita mengenai orang Nasrani pula. Orang Nasrani atau